Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi lagi nikmat kesihatan, nikmat hidup dan segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, yang boleh kita meneruskan lagi siri perbincangan kita dalam subjek Usuluddin. Kali ini bagi tingkatan 2, iaitu tajuk sirah, pelajaran yang ke-6 yang bertajuk Ta'sisud Daulah Al-Islamiyah fil Madinah, iaitu terbinanya kerajaan Islam di Madinah. Seperti mana yang kita ketahui, kalau yang tak tahu hari ini boleh tahulah, Muassasud Daulah Al-Islamiyah, pengasas bagi kerajaan Islam di Madinah ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baginda sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah. Setelah Nabi melalui tempoh dakwah secara rahsia dan secara terang-terangan di Mekah, akan tetapi dakwah Nabi itu cuma sedikit sahaja yang terima, dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi berhijrah ke Yasrib. Nama asal bagi Madinah adalah Yasrib. Dan ma huwa awwalu amalu yaqumu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Madinah ba'dal hijrah. Apakah perkara pertama yang Nabi buat selepas sampai di Madinah dalam peristiwa hijrah itu adalah ihtamun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi insya'iha fi hiya bina'ul masjid. Perkara pertama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah mendirikan masjid sebagai tempat orang Islam untuk beribadat, tempat orang Islam belajar ilmu agama Islam bersama dengan Nabi, dan sebagai pusat pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi membina masjid? Li'annal masjid huwal mantiqu likulli khairin lil ummah. Kerana masjid menjadi pusat terbaik untuk umat Islam pada masa itu. Wazifatul ukhra lil masjid, dan kepentingan masjid yang lain adalah yang pertama al-jami'atu li ta'alimul Islam, iaitu menjadi tempat untuk mempelajari agama Islam. Yang kedua, basarruhil mahabbah wal mawaddah bainahum, dan mewujudkan suasana kasih sayang dalam kalangan umat Islam. Disitulah terciptanya wujudnya rasa kasih sayang dalam kalangan umat Islam tu pada masa tersebut. Dan kemudian khutuwatir Rasul fi islahil wa tajdid fil Madinah, apa yang baginda buat lagi semasa sampai di Madinah pada masa itu. Yang pertamanya yang tadi binaul masjid, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina masjid. Kemudian wada'ul misak lil muhajirin wal ansar, iaitu baginda juga mengadakan perjanjian di antara muhajirin dan ansar. Kemudian ittisalu bil yahudi fil Madinah, baginda mengadakan perjanjian dengan orang-orang Yahudi di Madinah, iaitu Yahudi yang ada pada masa itu, yang berada di Madinah pada masa itu adalah Yahudi daripada Bani Nadir, Bani Qainuqa dan Bani Quraizah. Kemudian ta'akhilil muhajirin wal ansar, kemudian baginda mempersaudarakan golongan muhajirin, iaitu orang yang berhijrah, dan ansar, penduduk asal Madinah. Dan
akhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansar fi darun Anas bin Malik. Okay. Nabi mempersaudarakan golongan muhajirin dan ansar ni di rumah pembantu Nabi iaitu Anas bin Malik. Kemudian mal gharad min hazal muakhad. Okey. Dan apabila benda ni terjadi, tujuan diadakan persaudaraan ni adalah untuk yang pertamanya izalatu asabiyyah al-jahiliyah, membuang perasaan ataupun membuang semangat asabiyah dalam kalangan umat Islam pada masa tu. Jangan lagi ada semangat asabiyah yang mereka agung-agungkan di zaman jahiliyah mereka. Yang kedua, isqatu fawarikin nasbi, mendekatkan perbezaan nasab. Dan yang ketiga, imtizaju awatifir rahmah, mewujudkan rasa kasih sayang dalam kalangan umat Islam. Okey, dan kalau kita tengok contoh daripada sahabat yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sepupu Nabi iaitu Ja'far bin Abi Talib dengan Muaz bin Jabal, Sayyidina Abu Bakar dengan Kharijah bin Zuhair, dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Dalam cerita Abdul Rahman bin Auf ni, Sa'ad ni dia ceraikan isteri dia. Dia nak ceraikan isteri dia yang paling cantik, nak bagi kepada Abdul Rahman bin Auf, dan dia nak menyerahkan separuh daripada harta yang dia ada kepada Abdul Rahman bin Auf kerana seperti mana yang kita tahu, kalau ikut biodata Abdul Rahman bin Auf ni, dia adalah orang yang hebat dalam perniagaan. Tapi kedua-duanya ditolak. Kata riwayat ditolak oleh Abdul Rahman bin Auf ni, dan dia tanya je dekat mana dia boleh mulakan urusan jual beli. Dan kita tahu selepas sahaja Abdul Rahman bin Auf ni, bila dia mulakan perniagaan, dengan izin Allah dia terus berjaya mengekalkan kehebatan dia dalam perniagaan semasa dia berada di Mekah dahulu. Okey. Dan yang seterusnya kita tengok Sahifatul Madinah. Sahifah Madinah, Nabi dia telah mewujudkan satu perlembagaan yang dipanggil Piagam Madinah, yang dibuat pada tahun 622 Masihi, iaitu tahun yang pertama Hijrah. Dan Piagam Madinah ini adalah sistem perlembagaan bertulis yang pertama di dunia. Dan nama lain bagi Piagam Madinah ini ialah yang macam tertulis ni lah, Sahifah Madinah dan Dustar Madinah. Okay, itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan Piagam Madinah. Okay, Piagam Madinah ni ada 47 fasal, yang mana fasal 1 ditulis berkaitan dengan pengenalan kepada piagam dan pengakuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fasal kedua hingga fasal ke-11, kedudukan kaum-kaum dalam negara Islam Madinah. Kemudian bagi fasal yang ke-24 hingga 38 berkaitan dengan kedudukan orang Yahudi dalam negara Islam. Kemudian fasal yang ke-39 hingga 47 adalah berkaitan dengan kedudukan kota Mekah sebagai kota suci yang harus dipertahankan. Okey. Walau bagaimanapun dalam buku teks kita ni, dalam Usuluddin tingkatan 2 ni, hanya beberapa fasal sahaja yang dibincangkan. Antaranya adalah berkaitan dengan fasal berkaitan yang pertama, fasal berkaitan dengan umat mukmin, iaitu fasal berkaitan dengan orang Islam sahaja. Kemudian ada dibincangkan berkaitan dengan fasal berkaitan hubungan Yahudi dengan mukmin, dan fasal berkaitan dengan hal umum. Okey, kita tengok kepada ma jaa min bunudi fi haqqil mu'minin.
Okey, fasal yang membicarakan ataupun fasal yang berkaitan dengan orang mukmin, iaitu orang Islam. Okey, yang pertama, la yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin wala yansuru kafiran ala mu'min. Okey, maksudnya tidak boleh seseorang mukmin itu membunuh mukmin yang lain kerana seorang kafir, dan tidak boleh menolong mana-mana kafir untuk menentang ataupun membunuh orang mukmin. Ini berkaitan dengan fasal yang ke-14. Okey, yang kedua, ayya'inu du'afa wa yusa'idul muhtajin, iaitu bahawa mereka adalah satu umat yang berbeza daripada manusia-manusia lain. Okey, yang ketiga, annal mu'minin al-muttaqin aydihim ala kulli man bagha minhum wa inna aydihim alaihi jami'a walau kana waladun ahadihim. Okey, kemudian yang ketiganya yang dibincangkan dalam buku kita ni adalah bahawa orang-orang yang beriman lagi bertakwa hendaklah menentang sesiapa sahaja yang membuat kesalahan, yang melanggar disiplin, yang melakukan kezaliman ataupun berbuat dosa atau perbalahan ataupun kerosakan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Dan mereka, bila adanya orang tu tadi, mereka hendaklah bersatu padu bersama-sama menentang orang tersebut, walaupun orang itu adalah anak kepada salah seorang daripada mereka. Okey, itu yang sedikit sebanyak berkaitan dengan fasal yang berkaitan dengan orang Islam. Okey, kemudian kita tengok kepada al-bunud muta'alliqah bil yahudi fi ma bainahum wa bainal mu'minin. Okey, fasal yang berkaitan dengan orang Yahudi dan orang Islam. Okey, yang pertama, la tujaru Quraisyin wala man nasaraha, iaitu tidak boleh memberi bantuan perlindungan kepada Quraisy, begitu juga tidak boleh bagi perlindungan kepada orang yang membantunya. So ini perkara ni yang Yahudi kena ikutlah. Okey. Kemudian yang kedua, yunfikul yahudu ma'al mu'minin madamu muharibin, iaitu orang-orang Yahudi hendaklah sama-sama membiayai kos ketika peperangan untuk mempertahankan Madinah. Sekiranya ada ancaman kos untuk melawan balik itu, orang Yahudi dan orang Islam kena berpakat. Kemudian yang ketiga, la yakhruju min yahudin ahadun illa biizni Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang itu tidak boleh menarik diri daripada piagam, daripada perjanjian, daripada piagam Madinah ni, kecuali dengan izin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan yang keempat, inna bainahum an-nasha wan nasra lil mazlum, hendaklah saling menasihati dan membuat kebajikan, dan jangan buat kezaliman ataupun jangan buat dosa. Okey, itu antara fasal yang berkaitan dengan orang Yahudi dan orang Islam. Okey, yang seterusnya kita tengok kepada al-bunudul ammah. Okey, fasal yang berkaitan dengan hal umum. Okey, yang pertama, in yasriba haramun jawfuha li ahli hazihi sahifah, iaitu bahawa kota Yasrib adalah terpelihara sempadannya, tidak boleh dicerobohi oleh mana-mana pihak yang menganggotai piagam ini. Dan yang kedua, al-murja'iyyatul ulya fil umuri wal qadaya ila Rasulillah ilallahi wa rasulih, iaitu segala pertelingkahan, segala perbalahan, segala masalah hendaklah diselesaikan mengikut hukum Allah Subhanahu wa taala dan penyelesaian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan sebagai tambahan adalah kepentingan piagam Madinah ni adalah yang pertama, kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah tertinggi dan terunggul, bagi kerajaan pertama, kerajaan Islam yang pertama ni. Yang kedua, kepentingan piagam Madinah ni adalah mewujudkan rasa tanggungjawab mempertahankan negara. Yang ketiga, mewujudkan perpaduan umat Islam.
Yang keempat, penekanan terhadap perbincangan dalam pemerintahan, maksudnya ada musyawarah dalam memerintah negara dan mewujudkan keadilan terhadap masyarakat Madinah, dan seterusnya pembinaan sebuah kuasa kerajaan Islam yang kuat di Madinah. Okey, saya rasa sekadar itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan tajuk terbinanya kerajaan Islam di Madinah. Semoga video ini memberi manfaat untuk saya sendiri dan untuk anda semua. Semoga usaha yang saya buat ini mendapat pahala kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.